اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة. Yang pertama sekali kita beritahu, ingat tak 6-7 perkara yang saya sebut dulu bila kita nak analisa ayat, ya. Yang pertama sekali kita sebut ini adalah ayat larangan. Allah melarang kita menyembunyikan apa tu isi pengajaran dalam Al-Quran. Dan mereka ini, kalau mereka yang melakukan apa tu sembunyi ilmu dan pengajaran ini, sebenarnya mereka, ya, di dalam perut mereka tidak ada lain melainkan api neraka, dan Allah tidak akan mengizinkan mereka bercakap, ya. Dan mereka ini, ya, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan dosa mereka. Ingat, yuzakki itu root dia zakat, isim dia zakat. Zakat tu maknanya bersih kan, zaki, ya, bersih, ya. Bila kita keluar zakat, kita membersihkan daripada zakat. Isim dia zakat, ya, zakat. Qad aflaha man zakka. Ingat tak? Wa qad khaba man dassa. Zakat ni orang yang bersih, ya, termasuklah isim dia zakat. Ingat tu. Okey. Dan walahum azabun alim. Mereka ini, bagi mereka azab yang pedih. Ingat, ya. Kita dah beritahu, dah terjemah. Kita dah beritahu ayat ini ayat larangan. Okey. Tuan-tuan kalau boleh salin ayat ni. Bila kita awal-awal ni salin dulu ayat ni, ya. Salin betul-betul. Lepas tu saya tak sempat nak fotokopi tadi, dah buat habis. Tak, maaf. Ya, nak beli kedai pun dah nak hantar sini dah, tak sempat. Tuan-tuan salin, ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Okey, soalan pertama kita dah dapat, iaitu kita menyebut ayat ini ayat larang. Okey, bila ayat larang tu kita akan cari kata kunci ayat larang. Ya. Supaya kita tengok saja kata kunci dia tu, ini memang kunci dia ni, ayat larang. Lepas tu kita akan salin ayat larang, ya, dan kita sebut tajuk dia ayat larang. Okey. Okey. Dan kita telah terjemahkan tadi, ya. Satu, kita telah sebut tajuk ayat larang. Yang kedua, kita telah terjemahkan. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan, setelah tulis nanti, kita kena kenal pasti berapa jumlah isim. Yang ini yang kita nak latih semua pelajar, supaya mengecam isim, ya, mengecam berapa jenis isim yang terdapat dalam ayat ini. Okey. Kalau kita boleh kenal isim dengan tepat, sangat bagus. Inilah dia punya, orang kata dia punya rahsia Al-Quran itu. Bila kita kenal isim, yang sulit-sulit pun kita boleh kenal. Yang zahir tu kita kenal lah, yang ada alif lam. Yang sulit-sulit ni, sebab tu kaedah mengenal isim dulu saya beritahu ada 11 cara. Mungkin ada 12, 13, bergantung pada ayat. Tapi dalam ayat ini kita tengok berapa isim. Kita tak nak nyatakan, cuma minta tuan-tuan puan sebut berapa, 20 ke, 10 ke, 12 ke, itu saja. Setelah tulis, ya, setelah tulis ayat, sila underline isim dengan darah hijau, kalau masih pakai darah hijau lagi.
Nama surah dia Al-Baqarah ayat 1 berapa tadi? Kita nampak. 174. Tulis surah 174. Jangan lupa tulis date hari ni. Sebab kita akan lihat perkembangan. Ya, kita dah buat 5 ayat analisa ya. Kalau ada 25 ayat lagi kita jangka, kita boleh kenal. Sila underline ataupun buat seka jumlah isim yang ada dalam tu. Lepas tu tanda berapa di sebelah kanan tu. 10 ke, sebelah ke tanda. Ya, supaya saya dapat tengok. Ya. Bila kita dalam proses nak mengenali ni, mesti kita kena refer pada key. Key dia yang banyak-banyak ni. Ya, yang itu yang ada saya pun tak ingat key pasal dia bertukar. Ni key muka surat 6B. Nabi ya? Nabi. Cik Usut belum ada key baru. Set. Siapa yang tak ada key baru lagi? Kena pakai key ni standard. Key ni untuk 2-30 minggu ni, key ni lah cukup. Anak lelaki. Okey, huruf nida, huruf ataf ya tadi. Huruf istisna. Di sini ada satu saja. Ya, ada satu huruf istisna. Muka surat 6B ni nombor 8. Huruf istisna illa. Okey. Okay. Kita masuk satu je. Okey, kecuali illa. Ini dia ada lagi. Tak apa, kita pakai illa lah. Ada ma ada ghairu. Tak lakinna la. Okey. Ada satu saja iaitu illa. Yang lain kita tak masukkan. Okay. Jadi kita baca illa nar, melainkan api neraka, ya. Okey. Huruf istisna dalam kit ni kita letak satu, an-nar, illa, melainkan. Ya, dia ada lagi siwa, ada ya, tapi kita tak masuk. Kita masuk satu je. Cuba lihat perkataan wala yukallimuhumullah. Mana dia isim? Mana dia isim? Hum. Ini agak sedikit complicated, tapi anda jangan risau. Ya, bila ada fa'il, ada isim baris depan, ada isim baris atas, maka di situ ada fa'il dan maf'ul bih. Ingat. Jangan wala dan tidak. Yukallimu, bercakap akan mereka, dan tidak memberi cakap akan mereka oleh Allah. Siapa yang memberi cakap? Allah. Jadi Allah jadi apa? Fa'il. Siapa yang kena beri cakap? Hum. Dan tidaklah mempercakapkan akan mereka oleh Allah pada hari kiamat. Mana orang yang sembunyi ayat Allah ini, hari kiamat tak boleh cakap. Diam. Ya. Dan wala yuzakihim, dan dia pun tidak dianggap suci, ya. Kerana dalam perut mereka ada api, dan bagi mereka azab. Jadi dengan sendirinya adalah hukum ini maf'ul bih. Tengok. Ya. Ni maf'ul bih apa? Maf'ul bih. Apa maf'ul bih? Tuan-tuan tak payahlah baca detail tu, itu detail. Tapi kita tahu maf'ul bih. Ya. Tengok Allah. Allah jadi fa'il. 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 Untuk kita ni tak payah baca yang detail tu. Fa'il. Allah tu fa'il. Ingat lepas fa'il ada isim bagi depan fa'il. Lepas tu bila ada fa'il, dengan sendirinya yang lain tu ada maf'ul. Jadi hum tu jangan kata fa'il. Hum tu maf'ul bih. Hum tu maf'ul bih. Okay. Lepas tu yaumul qiyamah, hari kiamat. Ingat, yaumul tu jangan lupa zaraf, iaitu zaraf zaman. Hari kiamat, zaraf
zaman. Dan zarf zaman tu adalah berbaris di atas, mansub bil fathah, mabniun al fathah, ya, mudhaf, dan dia jadi mudhaf. Al qiyamah yauma zarf zaman mansub dengan fathah, ya. Tidak mabni fi yaumi, fi yauma, yaumu pun boleh, tidak mabni. Ini zarf yang berubah. Tapi di sini dia jadi zarf zaman mansub al-qiyamati, al-qiyamati mudhafun ilaih. Sebab zarf zaman ni dia macam itu, ya, mudhafun ilaih, ya, dan setiap mudhafun ilaih mesti pada bawah, ya. Jangan risau, bunyi macam susah kan. Anda belajar benda yang sangat susah kan? Sabar je lah. Tapi tak risau sebab dia majrur dah dalam kepala. Kalau dia majrur dah ada tu, lepas tu kita tambah sikit mudhafun ilaih, tambah satu lagi nak, tambah satu lagi fa'il, tambah satu lagi mabni naib fa'il, tambah lagi satu isim kana. Akhir-akhirnya habis 23. Itulah dia keramatnya orang belajar ilmu nahwu dan sarf. Daripada tak tahu jadi tahu, dia berzikir jadi banyak. Itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Okay? Mungkin kita belajar ni kita tak tahu lagi. Satu masa besok, tuan-tuan sambil-sambil rehat baca buku, dengan pengalaman yang dah ada 10 tahun dulu belajar dengan Ustaz Abdullah, zat dia keluar satu keluar. Bila dia keluar balik yang dalam ni atas baru sudah dia keluar, baru faham. Apa sebab? 10 tahun dulu pun dah belajar. Itulah dia ilmu. Jangan tak dekat. Jangan harap sekali ni nak faham tu, jangan. Sebab dia akan beri peluang kepada orang yang belajar 10 tahun dulu yang baru nak faham. Betul tak? Anda baru belajar setahun, tunggu giliran. Orang yang sekarang belajar 10 tahun, dia giliran dia untuk faham kan. Masuk sebab dah belajar 10 tahun. Gitulah contohnya kan. Wala yuzakihim him. Isim tak? Isim. Apa sebelum dia dekat ni? Fa'il. Ingat dalam fa'il dia apa? Fa'il. Jadi bila fa'il change jadi apa? Apa lebih? Itu dia. Wala yuzakihim, dan tidaklah dia menyucikan mereka. Allah Taala tidak menyucikan mereka, tidak membersihkan mereka. Mereka itu maknanya maf'ul bih. Fa'il maf'ul bih dalam satu perkataan. Nampak tak? Ini yang susah sekali ni. Kalau budak-budak sekolah susah betul ni nak terjemah ni. Dia tak faham prinsip, konsep dia. Bila ada fa'il, ada fa'il. Bila ada fa'il, akan ada maf'ul bih. Baris apa tak kisah. Maksudnya kalau dia bukan baris atas, dia mabni lah. Kalau dia bukan baris depan, dia mabni lah. Anda dengarlah 10 kali pun tak apa, insya-Allah dapat. Jadi saya bila nak tahu ni, saya dah memang bersedia dah untuk kata berpuluh-puluh kali. Cuma saya harap bila dah nak ambil Ustaz, janganlah tanya Ustaz, harah tu apa dia? Ya, walahum azabun alim. Ingat azabun. Okey, kita selesai ni dulu. Alimun ikut azab tak? Kenapa ada alimun ikut azab? Dan maknanya dia sama, azab yang pedih. Jadi kalau dia ikut azab, kita kata tabik lah. Tabik boleh saya maafkan kan? Okey, azabun jadi apa? Azabun mutada. Mana khabar dia? Khabar dia lahum. Khabar. Ini khabar muqaddam. Ingat ada muqaddam? Ini mubtada mu'akhkhar. Sebab dia tak suruh mu'akhkhar. Asal dia ya, azabun alimun wa azabun alimun lahum. Jangan kata asal, nanti dosa. Itu bukan asal. Yang asal ini lah. Jadi kenapa dia sebut khabar dulu? Sebab yang pentingnya kita sebut pada siapa azab ni?
Bukan azab tu penting. Yang dia sebut azab tu pada siapa? Kepada orang yang menyembunyikan ilmu Allah inilah yang mereka mendapat azab sehingga mubtada' tahun kemudian. Tak? Itu maksud dia. Okey. Kita dah habis 5 ayat insya-Allah. Kita masuk 6 ayat saja. Jadi insya-Allah 2 kali lagi saya akan buat ayat larangan, dan minggu ketiga, minggu keempat nanti saya akan buat ayat suruhan. Nanti kita fotokopi ayat larangan seberapa yang ada. Yang 30 tu kita fotokopi serentak. Jadi tuan-tuan boleh analisa sendiri dalam kelas grup, dan kita akan analisa ayat suruhan, ya, ayat perintah. Seberapa banyak yang boleh kita buat 30 juga. Ya, 30 juga. Jadi ada 25 lagi ayat larangan. Jadi dalam ayat ini dia tidak ada kepala. Yang ada penutup. Penutup dia walaupun azab tadi. Penutup ini menyembahi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman tu maknanya orang yang menyembunyikan kalam Allah, dan dia menjual kalam Allah itu dengan harga yang sedikit. Maknanya dia mempermainkan kalam Allah, ya? Menyebut suka hati mereka. Kerana Tuhan kata orang macam ni sebenarnya mereka makan api neraka, ya, dalam diri mereka, dan mereka tidak boleh bercakap pada hari kiamat, dan mereka tidak boleh dibersihkan, disucikan, ya, diampunkan pada hari kiamat, ya. Dan mereka ini berada di dalam azab yang pedih. Jadi penutup dia walaupun azabun adim, ya, itu penutup dia. Jadi penutup dia menceritakan tentang balasan orang yang macam ni, iaitu azab. Bukan penutup untuk Allah, penutup untuk orang yang mendurhaka kepada Allah. Dan kata kunci untuk ayat larang di sini kata inna. Sesungguhnya inna tu maknanya lebih 70%. Inna, sesungguhnya, bukan Tuhan kata main-main. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan, sehingga mereka ini boleh menggadaikan ayat-ayat tersebut dengan harga yang murah, mempermain-mainkan ayat itu. Orang macam ni Tuhan kata ulaika mayaqulu, mereka ini sebenarnya memakan dalam perut mereka api neraka. Tuhan bawa dalam bentuk ma, tidak, mereka makan melainkan api neraka. Kalau dia kata mereka makan api neraka, tak kuat mereka. Kalau dia kata tidak makan melainkan api neraka, macam kata la, tidak ada Tuhan melainkan Allah. La dengan ilah jadi kuat. Dia boleh buang huruf la tu dengan ilah, ya, ilahun Allah. Boleh, Tuhan itu adalah Allah, tapi tak kuat. Kalau dia taruh la ilaha, tidak ada Tuhan illa melainkan Allah. Jadi kalimah itu jadi lebih kuat, ya. Okey. Kalau kata saya tak akan pergi melainkan awak ada, ya, saya akan pergi kalau awak ada, tak kuat kan? Saya pergi kalau awak ada, saya pergi kalau awak ada, saya tak akan pergi kalau sekiranya awak tak ada, kuat tak? Maksud tu la ilaha illallah. Tanggung dulu setelah kita kan. Ini pada-pada kan. Adik-adik ini berasa. Jadi saya berharap anda semua sabarlah. Ini sabar. Paling tidaknya kita dah hari ni, Jamat, hari ni genap 3 tahun. 11 tahun 2011. 11 tahun 2014. 36 bulan. 36 bulan. Baru tahu dia orang maju. Syukur kepada Allah. Terima kasih banyak kepada yang terbiah. Yang Malaysia tiba-tiba banyak yang Malaysia ya. Alhamdulillah. Saya rasa tak banyak dah. Tak banyak dah kalau kita berhenti pun sikit lagi. Kalau kita nak berhenti sikit lagi. Bila tuan-tuan belajar, lepas pada ni kita akan belajar soktu ayat tadi. Ayat Madinah kena bentuk dia lain, ayat Mekah bentuk dia lain. Tapi kalau kita nak campur soktu sekali, takut kelabu mata. Sehingga kita boleh kenal bunyi bacaan ayat ni. Ahli tafsir tahu ini ayat Makkah, selain itu bunyi ayat Madinah. Okay. Sampai macam ni nak kita. Saya pun macam hampir tak yakin.
Kalau tuan-tuan dengar saya cakap orang putih, ya, tuan-tuan tahu tak saya ni orang mana? Tahu tak? Boleh kenal orang Terengganu. Orang Kelantan cakap orang putih, boleh kenal tak? Tahu dia orang Kelantan, begitulah rupanya. Tapi saya macam tak boleh terima kenyataan tu, tapi profesor saya kata betullah. Orang Scottish, Scotland tak sama dengan orang Amerika. Orang Australia ada tak sama. Dia punya slang tu kan. Ayat Madinah pun begitu juga. Ayat Madinah dia punya susun kata dia lain, sikit beza dengan ayat Mekah. Tapi saya tak macam tak boleh terima. Sebab saya belajar tafsir 3 tahun di universiti. Tak pernah sebut ayat perkara tu. Oleh Ustaz Zahir namanya. Kena mendengar. Tak pernah sebut. Tapi Mak Saleh kata ayat Mekah berbeza. Mekah ni ulu sikit, macam kita tahu orang ulu lah. Orang yang belum beriman. Madinah ni orang moden, bercampur dengan orang-orang yang dah beriman kan. Yang dah masa lain. Walaupun beza 10 tahun, tapi beza lain. Sebab Madinah lebih maju dulu pada Mekah. Kalau dia boleh tahu ilmu tu pun dah cukup. Jadi tuan-tuan sabarlah ni. Sabar. Bila benda ni dah ada dalam tubuh kita, macam saya ada, bukan takabur tidak. InsyaAllah dia jadi pegangan kita, kekuatan kita. Anda tak perlu takut. Yang kita takut pada Allah. Anda buat apa-apa bisnes jangan takut. Ya, do it right. Ya. Dan Allah Ta'ala akan sentiasa bagi ilham kepada kita. Sambil duduk pun dapat, sambil berjalan pun dapat. Orang-orang yang Allah Ta'ala sayang. Dan bila Allah Ta'ala sayang kita, ingat tidak ada siapa yang akan jadi musuh kita. Bila Tuhan sayang kita, tidak ada siapa yang jadi musuh kita. Wala ya'izzu man adai. Tidak akan mulia orang yang Allah Ta'ala dah benci. Ingat tu. Hebat tak? Ponok kita. Alhamdulillah, syaitan terpuji. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdihi. Amin. Tujuan wa zalamtuna fi ta'zim fa innahu la ya'tibu bil-bila'an bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyun ya qayyum ya qahhar ya wa ya shafa ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu